Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ilman nafi'an ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Alhamdulillah yang muliakan dikasihi Tuan Imam ahli jawatan kuasa masjid, muslimin dan muslimah para jemaah yang dirahmati dikasihi lagi disayang Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi yang penuh kebahagiaan keberkatan ini kita ditempatkan di rumah Allah Subhanahu wa taala semata-mata dengan rahmat, kasih sayang, inayah dan taufik pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat tunaikan fardhu subuh berjemaah dan dapat kita masuk lagi dalam pelajaran tafsir. Jadi insya-Allah segera meneruskan kita lihat surah Nisa ayat yang ke-83. Surah Nisa ayat yang ke-83. Baik, sebagai renungan kita dalam ayat lepas, maka Allah menjelaskan Al-Quran itu adalah kebenaran. Nah, Al-Quran itu datang kepada Allah SWT dan sekiranya kalau bukan datang kepada Allah, nescayalah akan mendapat perselisihan yang amat banyak dalam ayat-ayatnya. Nah, namun bila kita lihat, maka setiap ayat itu lebih menerangkan di antara satu sama lain. Baik, jadi untuk yang seterusnya pula, maka Allah Ta'ala jelaskan pula, ya, perintah Allah Ta'ala larangan, bentuk larangan menyebarkan berita tanpa meneliti kebenarannya. Inilah yang kita lihat, pihak yang berkuasa pun kata, berita palsu apa, inilah termasuk dalam ayat ini ya. Jadi maknanya, dalam apa sekali yang kita nak sampaikan, biarlah benda tadi benar. Kalau tidak, maka kita bersubahat, bersubahat membawa dosa. Bukan saya berita palsu, tapi membuat dosa kerana membuat benda yang kita tidak benar, tidak betul ni. Jadi insya-Allah kita lihat pada ayat yang ke-83. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. Baik, jadi firman Allah Ta'ala dalam ayat ini, ya, dia lebih menuju kepada sifat orang munafik juga. Sebab orang munafik ni suka buat berita palsu. Jadi zaman sekarang ni, kalau disebut dengan FB, buat yang palsu pun, takut jadi orang munafik juga ya. Berhati-hatilah. Jadi firman Allah Ta'ala, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khawfi adha'u bih. Dan apabila datang kepada mereka satu berita tentang keamanan ataupun ketakutan, mereka lalu menyebarkannya. Baik. Jadi dalam hal ini yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam
tentang orang munafik, iaitu mereka ni tak peduli apa yang berlaku. Jadi apabila tentera Islam pergi berperang, mungkin ada kemenangan, mungkin ada kekalahan, mereka tak tahu, tak pasti apa yang berlaku, tapi mereka terus membuat berita sesama mereka, tujuannya supaya apa? Kalau orang Islam menang, dalam hati mereka ada kesedihan, mereka nak supaya orang Islam tewas. Dan kalaulah mereka dengar berita yang tidak elok tentang Islam, maka mereka akan gembira. Ini sifat siapa? Orang munafik, tu. Baik, ini Allah Taala engkar terhadap orang yang tergesa-gesa dalam menyimpulkan berbagai urusan, iaitu sebelum dia memastikan kebenarannya, lalu dia akan menyebarkannya, padahal perkara itu tidak benar. Tidak benar. Jadi ingatlah Jadi apa yang kita nak bawa tadi mestilah perkara yang betul, yang benar. Kalau sudut ilmu, kita ada asatizah, mana kita ada guru-guru kita. Itu ataupun jalan yang kita bawa tadi. Kalau yang lain tu, maka kita pastikan benda tadi, walaupun benda duniawi sekalipun, hendaklah benda yang benar, jangan kita buat benda yang palsu. Baik, sebab tu dalam kitab Sahih Muslim diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, pada permulaan kitab lagi, iaitu nak jelaskan walaupun bentuk ilmu sekalipun kena jaga. Sebab tu baginda bersabda, kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bi kulli ma sami'a. Nabi kata cukuplah memandailah seorang itu dikatakan pendusta jika dia selalu menceritakan setiap hal yang didengarnya. Nampak tak? Nabi kata apa? Kalau orang tu dia dengar tu, dia buat cerita tu, cukuplah itu benda tu boleh menjadi dia seorang yang membuat berita palsu. Pastikan dulu. Tu. Tak kira apa yang berlaku sekalipun, supaya tidak berlakunya kekecohan dalam masyarakat. Terkejut, tergempar dipanggil tak? Padahal benda tu tak ada pun. Baik. Tu. Baik, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab sunannya. Baik, dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan daripada Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang qila wa qala. Yakni maknanya qila wa qala itu isyarat apa? Isyarat kepada orang yang sering menyebarkan perkataan orang lain tanpa dia meneliti kebenarannya terlebih dahulu. Tanpa dia mencari penjelasan ataupun tentang kebenarannya, dia dengar terus dia bawa, terus dia cerita. Itu tak boleh Jadi kena pastikan dahulu yang benda itu adalah benar tadi. Baik, seperti dalam kitab Sahih ada baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man haddatsa bi hadisin wa huwa yara annahu kadzibun fa huwa ahadul kadzibina. Allahu akbar. Jadi sabda Rasulullah sini, barang siapa yang menceritakan tentang satu berita, apa-apa saja satu berita, padahal dia tahu bahawa berita itu dusta, maka dia termasuk salah seorang dari para pendusta. Ini maksud dia soal bagi amaran lah. Kalau dia tahu benda tu benda tu bukan betul pun, tapi sengaja dia nak bawa juga. Sebab apa? Kadang-kadang benda ni jadi satu kita suka-suka. Itu pun tak boleh juga. Ataupun nak besarkan lagi. Benda tu kecil jadi besar. Jangan jadi pendusta. Sebab tu Nabi kata, kalau dia tahu benda tu tak betul, dia bawa juga, dia adalah memang seorang pendusta. Baik, ini juga terdapat riwayat daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Iaitu ketika sampai berita kepadanya. Satu ketika sampai berita kepada Sayyidina Umar bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceraikan isteri-isterinya. Tu. Kabar angin sampai kepada Sayyidina Umar, Rasulullah telah ceraikan belaka isterinya belaka tadi. Kalau orang kata mungkin orang kata ilmu tu. Tak, dia lalu datang ke rumah Rasulullah. Selanjutnya dia masuk ke dalam masjid. Umar Rasulullah ke masjid ataupun berdampingan je. Baik maka di sana dia kata banyak juga mengatakan itu, iaitu Rasulullah dah berceraikan isterinya. Tak.
Baik, maka ya, Umar minta izin untuk berjumpa dengan Nabi SAW. Minta izin ya. Sebab biasanya kalau masalah, Rasulullah akan sediakan seorang sahabat, jaga jangan bagi orang masuk. Baik, ini pernah berlaku orang apa? Krisih rumah tangga. Nampak? Rumah tangga Rasulullah pun berlaku ya. Apatah kita lagi orang yang biasa dah. Baik, lalu Sayyidina Umar diizinkan, maka dia pun berjumpa Rasulullah lalu bertanya kepada Rasulullah, baik, benarkah ya Rasulullah engkau telah menceraikan isteri-isterimu? Dia nampak? Dia nak pastikan lu. Bukan dia ataupun pegang terus dengan apa yang diwawarkan oleh orang ramai. Tak. Dia tanya Rasulullah, benar tak? Sebab di antara salah seorangnya isteri Rasulullah tu anak dia Hafsah radhiyallahu anha. Baik, Nabi jawab, tidak. Nampak tu? Nabi jawab tidak. Baik, dalam hadis tersebut ada menyebabkan Umar pun berkata, bila Umar dengan tu, lalu dia pun terkejut dah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa dah? Sebab orang dah buat berita palsu. Nabi tak cerai, kenapa mereka kata Nabi cerai? Jadi maknanya semuanya buat pembohongan. Tidak. Baik, dalam Sahih Muslim pula disebutkan, Sayyidina Umar pernah bertanya dah kepada Rasulullah, apakah engkau telah menceraikan mereka? Rasulullah menjawab, tidak. Lalu Sayyidina Umar berdiri di depan pintu masjid. Di depan pintu masjid, sambil melaungkan, Rasulullah tidak menceraikan isteri-isterinya. Tu ya. Rasulullah tak cerai pun isterinya. Yang kamu dah sibuk-sibuk dah buat sana buat sini pun kenapa? Berita palsu belaka. Lalu turunlah ayat ini. Ini sebab nuzul. Ini dia buat oleh Ibnu Katsir dah. Wa idza ja'ahum amrun min amni aw al-khafi adha'u bihi. Itulah turunnya ayat ini. Dan apabila datang kepada mereka satu berita tentang keamanan atau ketakutan, mereka lalu menyebarkannya. Betul tak? Dan kemudian Allah jelaskan sepatutnya jangan begitu. Walau radduhu ila rasuli wa ila ulil amri minhum la'alamahu alladhina yastanbitunahu minhum. Ini sebenarnya. Dan kalau sekiranya mereka menyerahkannya kepada Rasul, maknanya tanya dulu, benar ya apa yang dilakukan Rasul tadi. Dan ulil amri, ini kata ulil amri maknanya pemimpin, di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya akan dapat mengetahuinya dari mereka. Itulah. Jadi Allah Ta'ala jelaskan, ingat, jangan bawa berita terus. Cari dulu daripada mana puncanya. Daripada mana punca yang boleh tersebar sedemikian. Itulah. Sebab tu kata Sayyidina Umar, bila turunnya ayat ini, maka akulah yang mencari kebenaran tentang perkara itu. Sebab sebelum tu dah tersebar-sebar. Allah telah menceraikan isteri-isteri baginda, padahal tidak pun tadi. Baik, Imam As-Sabuni pula, kalau tadi cerita tentang tentang di antara di kalangan sahabat-sahabat juga yang mereka membuat cerita tentang penceraian Rasulullah terhadap isteri-isteri baginda, padahal tak berlaku pun. Baik, Imam As-Sabuni mengatakan, iaitu di sini dia ambilkan seperti dalam surah Munafiqun. Katanya apabila datangnya orang-orang munafik membuat satu berita kepada orang mukmin tentang kejayaan dan harta rampasan ataupun kekalahan, kelemahan, mereka akan terus menyebarkan, menzahirkannya, menceritakan sebelum mereka mendapati hakikat yang sebenarnya. Itu dikaitkan dengan apa? Orang munafik. Itulah salah satu tafsir yang lain. Baiknya, tu. Sebab tu katanya sebenarnya Allah berfirman, kalaulah mereka meninggalkan perkataan mereka itu, dan mereka mencarinya kembali kepada Rasulullah, tengok apa yang benar, dan juga kepada ulil amri, ini maksud sini adalah orang yang besar di kalangan sahabat, dan nescaya mereka akan mengetahui hakikat yang sebenar apa yang berlaku. Hakikat sebenar apa yang berlaku tadi. Baik, sebab tu Allah jelaskan semua berita itu, walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu lattaba'tumu syaitana illa qalila. Inilah, ingatlah,
Kalau ada berita-berita yang kita kadang-kadang kita rasa betul ke tak tu jangan duk cerita terus. Ya? Cari terlebih dahulu, pastikan dahulu. Baik. Baik, sebab tu Allah jelaskan tu dalam ayat ni walaula fadlullahi. Allah sebut kalaulah tu. Kalaulah bukan dengan limpah kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya. Tu maknanya Allah Taala yang menyelesaikan tadi. Apa jadi? Allah sebut la taba'tumu syaitana illa qalila. Tentulah kamu akan mengikut syaitan. Tu akan menyebut mengikut syaitan kecuali sebagian kecil sahaja di antara kamu. Maknanya itu limpah kurniaan Allah Taala kepada para sahabat tadi. Tu. Iaitu dengan Allah Taala utuskan rasul sebagai apa? Pemberi pencerahan kepada mereka. Jangan buat perkara yang kita tidak pasti. Jangan duk bawa berita yang tak pasti tadi. Baik, kalaulah bukan limpah kurniaan Allah Taala wahai orang beriman, dengan Allah Taala kirimkan rasul dan rahmatnya dengan Allah turunkan kitab Al-Quran, nescaya kebanyakan kamu akan mengikut syaitan. Mengikut syaitan maksud dia apa? Ikut nafsu dia, ikut apa yang dia nak. Tu ya. Sedangkan syaitan akan buat kepada perkara-perkara yang keji. Melainkan sedikit sahaja di kalangan kamu yang akan selamat. Allah Akbar Itu yang Allah jelaskan apa? Kalaulah bukan dengan rahmat Allah SWT. Tu. Jadi sebab itulah muslimin dan muslimat yang Allah SWT, ada apa pada kita pun, maka kita berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Tengok perkara yang besar tadi, kalau kita lihat pada asbab nuzul. Asbab nuzul tadi, ceritanya Sayyidina Umar sendiri yang dapat menyelesaikan masalah tadi. Kalau tidak, maka tomahan-tomahan akan berlaku kat atas Rasulullah ni. Subhanallah. Itu Rasulullah orang yang hebat Kalau kita ni makanya orang yang bawahan, maka orang tahu memang dia tu perangai dia macam tu. Padahal orang tak buat pun. Jadi tomahan ataupun kecaman-kecaman yang tak sepatutnya mungkin akan dilemparkan tanpa asas, tanpa bukti yang kukuh. Nanti kita buat dosa percuma je. Jangan kita terlibat dengan dosa Sebab sekarang ni ya Allah amat menakutkannya. Sebabnya kebanyakan sekarang ni dah benda tu dalam poket sedia, hujung jari tadi. Kemudian manusia ni suka baca dan cepat sekali melatah. Melatah apa? Ikut, percaya terus. Tahu siapa yang hantar tu dia. Tahu daripada mana Allahu Akbar. Jadilah tu. Okey, jadi setelah mana Allah jelaskan, ini seolahnya sampai sama dengan surah Munafiqun. Dan surah Munafiqunnya yang Allah jelaskan, ya ayyuhallazina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, apabila seorang fasik atau seorang yang kamu tak kenal membuat satu berita, fatabayyanu, maka selidiklah terlebih dahulu. Selidiklah terlebih dahulu. Itu carilah kebenaran apa yang dikatakannya tadi. Okey, baik Baik jadi kemudian selama Allah Taala menjelaskan Allah menjelaskan perkara yang kita selidik dahulu terlebih dahulu, dan kemudian Allah Taala perintahkan pula Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya baginda juga turut bersama dengan sahabat memerangi orang kafir. Tu tengok masuk ayat peperangan pula tengok seterusnya. فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. Baik, dalam hal ini maka Allah Ta'ala perintahkan hamba-hambanya dan juga termasuk Rasulullah SAW supaya ikut serta bertempur untuk menentang orang kafir. Karena maka sini Allah jelaskan siapa yang mundur dalam pertempuran itu maka bukan lagi menjadi tanggungjawab Rasulullah.
Ya, iaitu maknanya orang tadi akan menanggung dosanya sendiri. Ya. Baik, maka perintah Allah Subhanahu wa taala, faqatil fi sabilillah. Ada. Maka berperanglah kamu wahai Muhammad di jalan Allah. Nabi pun kena keluar turun pergi perang juga. Nampak dari sini. Maknanya kita apa? Ikutlah jadi pemimpin pemerintah seperti mana Allah ajar Nabi. Kita nak tahu sesuatu tu kita kena turun ke padang. Kalau kita tak turun ke padang, kita duduk dalam kabinet je, duduk dalam pejabat je, kita hanya beri perintah je, kita tak tahu susah senang orang. Kita tak tahu kan. Ya, kita senang je. Ya. Baik, maka sini Allah perintahkan Nabi sendiri, berperanglah kamu ya Muhammad pada jalan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini walaupun perintah kepada Nabi lebih tujukan kepada umat ni. Allah perintahkan kepada kita ya. Tapi kita ni hak zaman sekarang tak nak perang. Yang saya kata sekarang kita perang dengan nafsu je. Kita pun susah nak perang dengan nafsu dah. Belum lagi nak perang dengan orang kafir. Perang yang kita kena buat senjata. Sana akan ada kecederaan, kematian. Lebih dahsyat lagi ya. Baik. Dan sekiranya orang yang lari daripada peperangan tadi, ini maka Allah ajarkan tentang Nabi ya. La tukallafu illa nafsak. Tidaklah kamu dibebani ya Muhammad melainkan dengan kewajipan kamu sendiri. Tu. Jadi makna ni, Rasulullah SAW jelaskan ya Muhammad, kau pergi perang, kalau orang ikut engkau ada orang lari, baik kita fahamlah sebabnya ada di antara orang munafik ya. Terutama kalau kita lihat dalam peperangan Uhud yang saya sebut dulu, Abdullah bin Ubay bin Salul sengaja dia nak melemahkan tentera Islam cara dia. Dia minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kami bimbang rumah kami akan diserang. Kami minta balik. Nak balik sebab apa? Takut rumah kena serang. Anak isteri berada di rumah. Tapi semua itu hanyalah apa? Sebab orang munafik ni pertama sifatnya pengecut. Sebab dia faham, dia faham apa? Kalau dia mati tu tak ada apa pun. Kalau dia mati tak ada apa sebab dia bukan orang yang beriman kepada Allah sebenarnya. Baik, jadi Allah jelaskan Nabi hanya bertanggungjawab atas diri Nabi je. Tu ya. Sekarang itu je kewajipan Nabi sendiri. Baik, Ibnu Abi Hatim diriwayatkan daripada Abu Ishaq katanya, aku pernah bertanya kepada Al-Bara' bin Azib tentang seorang lelaki yang berdepan dengan 100 orang musuh. Hak zaman dulu berlaku gitu dah, sebabnya apa? Bila mana tentera Islam tak ramai kan. Baik, lalu dia memeranginya. Maka adakah dia termasuk orang yang difirmankan oleh Allah Ta'ala sini? Tu. Ada dalam ayat lain lah. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Dan janganlah kamu menjatuhkan diri kamu sendiri ke dalam kebinasaan. Adakah termasuk itu? Maknanya dia seorang lawan 100 orang. Baik, jadi Al-Bara' bin Azib pun menjawab. Dia jawab bentuk ni, ya. Dia kata apa? Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi-Nya. Hak ni tak? Faqatil fi sabilillah. Maka berperanglah kamu di jalan Allah. La tukallafu illa nafsak. Tidaklah kamu dibebani melainkan dengan kewajipan kamu sendiri. Hak tu. Malahan sebab tu Allah Ta'ala perintahkan pula ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dah. Waharridil mu'minin. Waharridil mu'minin. Dan berilah perangsang semangat kepada orang-orang mukmin untuk berperang. Nampak ya? Sebab itulah betul lah, sebab zaman Nabi SAW banyak juga berlaku perangannya. Bila mana Rasul sediakan tentera, maka Rasulullah akan memberi khutbah kepada mereka. Bentuk apa? Supaya pertama sekali berperang kerana Allah, ikhlaskan niat. Tu dah. Berperang kerana Allah, mencari keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bersabar, ya, bersabar. Kalau menang, Allah tak akan bagi apa? Dunia akhirat. Ya. Kalau menanglah. Kalau syahid, Allah akan bagi juga kehebatan dengan mati, pahala mati syahid tadi. Tu. Sebab tu Allah pesan Nabi, waharridil mu'minin. Berilah semangat. Semangat kepada orang mukmin supaya mereka keluar untuk berperang. Sebab tu kalau tengok zaman Nabi SAW, mereka ni bukan macam zaman kita. Zaman kita cuba lihat. Kalau jadi tentera sekalipun ada gaji. Ada gaji.
Ya. Ada lagi kita elong-elong lain, ya. Zaman mereka kena keluarkan harta mereka sendiri dan diri mereka sendiri pergi berperang. Allah, dahsyat tak? Sebab itulah, ya, iman mereka tu Allah bagi hebat. Ya, pahala yang diperoleh oleh sahabat tu mereka jauh tu. Sampai dalam Quran ni Allah Taala sebut apa? Radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah Taala redha terhadap mereka dan mereka berpuas hati dengan keridhaan Allah. Subhanallah. Ya. Itulah sahabat mereka nak apa? Sahabat mereka pergi berperang, pergi berjuang bukan nak dunia. Mereka bukan nak dunia. Mereka nak apa? Mereka nak Allah Taala dan Rasul. Itu saya bagi mereka. Subhanallah. Benarlah seperti pengorbanan Saudara Abu Bakar tak? Dalam peperangan Tabuk, dia bagi semua harta dia. Bila Nabi SAW tanya apa? Ya, ma tarakta ya Abu Bakrin li usratik. Apa yang kau tinggalkan, wahai Abu Bakar, kepada keluargamu? Senang jawab, Allah wa Rasul. Dia tinggal apa? Allah Rasul saja. Tak ada yang lain. Subhanallah. Itu orang tua keimanan mereka yang besar tadi. Tak. Tu. Baik, ya. Tu. Baik, Imam Ahmad diriwayatkan daripada Abu Ishaq juga katanya, aku pernah bertanya kepada Al-Bara' tentang seorang yang menentang orang-orang musyrik. Apakah dia termasuk orang menjerumuskan diri dalam kebinasaan? Apa yang macam hadis tadi ni? Dia seorang tapi lawan dengan ramai orang musyrik tak? Maka beliau berkata tidak. Tidak, bukan mencampakkan dengan kebinasaan. Sesungguhnya Allah Taala mengutuskan Rasulullah SAW. Allah perintah sendiri, nampak tahu. Sebab tu Allah berfirman ayatnya, faqatil fi sabilillah la tukallafu illa nafsak. Perang. Peranglah kamu, wahai Muhammad, turun pergi perang juga. Kamu tiada diberi melainkan apa yang bertanggungjawabkan kepadamu. Baik, adapun dimaksudkan dengan menjerumuskan diri dalam kebinasaan dalam ayat itu adalah bukan masalah apa pergi perang tu mati lah. Itu masalah nafkah. Nafkah tu pemberian tadi. Baik. Dan maka sini Allah perintahkan Nabi SAW sebagai semangat. Sebab itulah muslimin dan muslimat yang mati Allah Taala, tengok. Kita ni orang Islam, terutama kaum lelaki dah. Kita ada perjumpaan mingguan hari Jumaat kan. Sebab tu dalam khutbah tu sebenarnya bentuk nasihat dan bentuk dorongan supaya kita maju. Kita maju dalam agama dan duniawi kita. Tu. Baik, jadi sebab tu Allah sebut ni waharridil mu'minin. Nak berilah semangat kepada orang mukmin, iaitu untuk mereka keluar berperang. Baik, dalam ayat ini Rasulullah diperintahkan supaya membangkitkan semangat, mendorong mereka supaya keluar untuk berperang. Maka Rasulullah bersabda kepada mereka ketika perang Badar. Ketika nak berlaku perang Badar tadi, maka Rasulullah sambil Rasulullah rapatkan saf mereka. Rapatkan saf buat barisan nak pergi perang. Maka Rasulullah kata kepada mereka, qumu ila jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Rasulullah bagi dorongan saya kata apa? Qumu, bangkitlah kamu menuju syurga yang luasnya seluas langit dan bumi. Subhanallah. Nampak tak? Nabi bagi perangsang bangkit kamu, pergi perang. Syurga sedang menanti kamu. Syurga yang luasnya antara langit dan bumi sedang menanti kamu. Subhanallah. Jadi itu dia betul dorongan Rasulullah. Sebab tu sahabat mereka amat bersemangat. Baik, jadi hadis-hadis yang beri dorongan dalam masa tersebut amat banyaklah. Banyak Rasulullah sering kali bila nak berlaku perangan, maka Rasul akan beri semangat kepada mereka. Baik, di antaranya juga ada hadis riwayat daripada Imam Bukhari daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amana billahi wa rasulihi wa aqama salata wa ata zakata wa shama ramadhana, kana haqqan 'ala Allahi an yudkhilahu al-jannah. Hajara fi sabilillahi aw jalasa fi ardihi allati wulida fiha." Qalu, "Ya Rasulullah, afala nubashirun nasa bidzalik?" Faqala, "Inna fil jannati mi'ata darajatin a'addaha Allahu li mujahidina fi sabilillah, baina kulli darajataini kama baina sama." Subhanallah. Ini dia terdorong Rasulullah supaya mereka ni keluar bagi perang tadi. Tak? Tu Nabi kata tak? Tu. Baina kulli darajatani kama baina samai wal ardi.
Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus fa innahu wasatul jannah wa 'alal jannati wa fawqahu 'arsyur rahman wa minhu tafajjaru anharul jannah. Wah. Ini Nabi bagi semangat kepada mereka dah. Nabi kata, barang siapa beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ni siapa yang beriman Allah Rasul, apa yang kena buat? Mendirikan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan. Tak banyak lagi 3-4 hari lagi ya. Maka menjadi kemestian bagi Allah untuk memasukkannya ke dalam syurga. Masa dia ikhlas buat, insya-Allah Allah masukkan ke dalam syurga dengan amalan tadi. Baik dia berhijrah jalan Allah, berhijrah maksud dia orang pergi musafir lah, atau tinggal di tempat kelahirannya, iaitu yang menetap. Lalu mereka bertanya, sahabat tanya, ya Rasulullah, bolehkah hal ini kami kabarkan kepada orang-orang? Mereka nak beritahu ya, sebab ni berita gembira. Baik, baginda bersabda lagi, sesungguhnya dalam syurga terdapat 100 darajat. 100 darajat yang dipersiapkan oleh Allah bagi orang-orang yang berjihad di jalannya. Subhanallah. Orang pergi perang ya. Allah sediakan apa? 100 darajat. Jarak antara 2 darajat laksana jarak langit dan bumi. Tu jauhnya darajat mereka tu hebat, tinggi. Ni 100 darajat atau 2 darajat antara langit bumi lah. Bayangkanlah. Jika kamu memohon kepada Allah, tuan kita kalau kamu doa kepada Allah, maka mintalah syurga Firdaus. Tu. Kalau doa nak minta yang tinggi, jangan minta yang rendah. Nanti terlepas yang rendah tak dapat apalah. Kalau minta yang tinggi sekali, kalau tercicir bawah tu dapat lagi ya. Maka mintalah syurga Firdaus, kerana Firdaus itu adalah syurga yang paling tengah dan paling tinggi. Dia tengah-tengah pada syurga lain. Kemudian dia paling tinggi. Di atasnya adalah Arasy Ar-Rahman. Dari sinilah memancar sungai-sungai syurga. Sungai syurga kan daripada Firdaus tu, maka datang pada syurga-syurga lain. Baik, dan diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda kepada beliau ya Abu Sa'id, man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula wa nabiyya wajabat lahul jannah. Qala fa'ajiba laha Abu Sa'id faqala a'idha alayya ya Rasulullah fafa'ala. Summa qala Rasulullah sallam wa ukhra yarfa'u Allahu al-'abda biha mi'ata darajatin fil jannah ma baina kulli darajataini kama baina as-sama'i wal ardh. Qala wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-jihadu fi sabilillah. Tu pernah Rasulullah ni bersabda kepada Abu Sa'id. Abu Sa'id jadi pernah jadi Nabi kata, wahai Abu Sa'id, barang siapa redha kepada Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad itu sebagai Rasul dan Nabinya, maka wajib dia mendapat syurga. Tu ya ikhlas kena buat amal ibadat lah. Kalau sekadar beriman gitu je, tak buat amal ibadat, mana dapat Maka Abu Sa'id takjub mendengarnya. Tu. Sebab apa dah? Benda tu mereka dah lalu jadi dia berasa apa? Takjub. Berasa kagum dengan jawapan Rasulullah dia. Baik, lalu dia berkata, dia kepada Rasulullah macam tak puas. Ulangilah untukku wahai Rasulullah. Dia minta suruh ulang lagi. Maka baginda pun melakukannya. Suruh ulang lagi. Allahu Akbar. Kemudian Rasulullah bersabda lagi. Rasulullah tambah lagi. Dan ada amalan yang lain. Dengan amalan itu Allah mengangkat seorang hamba 100 darajat di dalam syurga. Subhanallah. Dalam syurga 100 darajat Allah angkat. Dan jarak antara setiap 2 darajat sebagaimana jarak langit dan bumi. Abu Sa'id tadi dah terpegun dengan yang tadi dah. Dia dengan lagi hebat dah, 100 darajat dan syurga pula tu. Baik, Abu Sa'id bertanya, amalan apa itu wahai Rasulullah? Hebatlah amalan itu wahai Rasulullah. Maka baginda menjawab, iaitu jihad di jalan Allah. Nampak tu, berperang sebab orang perang ni biasanya kita akan luka, mungkin akan mati sebagainya. Tu hebat mereka. Baik, hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik, kenapa? Kenapa? Nampak? Kenapa Allah Ta'ala perintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam
Sebabnya pada zaman Nabi itu, ya, ataupun kita lihat orang Islam ketika itu menghadapi sekeliling mereka tu orang kafir, ya. Jadi mereka banyak berperang. Hak kita hari ini, banyak juga kena perang tapi bukan dengan berpedang lah. Sekeliling kita ni bukannya orang lain, sahabat-sahabat kita. Tak nak sembahyang. Nanti bulan puasa ada pula yang tak nak puasa. Nak kena perang juga dah. Tapi tak perang dengan pedang lah tak. Baik, sebab tu Allah jelaskan, asallahu an yakufa ba'sal ladzina kafaru. Pergi perang tu berjihad pada Allah tu kena tawakal pada Allah. Baik, asallahu an yakufa ba'sal ladzina kafaru. Mudah-mudahan Allah menolak serangan orang-orang yang kafir itu. Mudah-mudahan Allah begitu tolonglah maksud dia. Iaitu dengan semangat yang engkau khabarkan kepada kaum muslimin wahai Muhammad supaya mereka keluar untuk berperang, maka bangkitlah tekad mereka untuk menghadapi musuh. Mereka akan jadi apa? Bersemangat mempertahankan kedaulatan Islam dan kaum muslimin, menguatkan kesabaran mereka dan menegakkan kekuatan mereka. Maksud dia apa? Dengan beri perangsang ni, galakkan tadi, maka akan jadi kuat lagi. Sebab itulah kita dah, sahabat-sahabat kita dan sebagainya, kita beri nasihat sebagainya untuk apa dah? Garakkan dorongan lagi supaya apa? Teguhkan iman kita, tingkatkan amal ibadat kita. Ya, apatah lagi menjelang bulan Ramadan kan? Baik, jadi Allah jelaskan perkara itu semua. Perkara itu semua. Wallahu asyadu ba'san wa asyadu tankila. Allah Ta'ala amat besar kekuatannya. Padahal Allah nak binasakan kaum musyrikin itu atau mudah je. Tapi Allah Ta'ala jadikan umat Islam sebagai tentera. Sebab apa? Allah nak bagi pahala. Sedangkan Allah boleh binasakan apa? Orang musyrikin tak perlu pun nak gunakan tenaga manusia dah. Tu. Baik, Allah amat besar kekuatannya dan amat keras siksaannya. Jadi Allah Ta'ala bagi yang pertama semangat untuk orang mukmin iaitu Allah Ta'ala maha kuat. Allah Ta'ala boleh beri kekuatan kepada orang Islam untuk mengalahkan musuh. Dan kalau orang yang lari daripada jihad, ingat Allah kata apa? Allah Ta'ala amat keras siksaannya. Tu, jangan buat gitu ya. Tu. Baik, jadi maksud di sini Allah Ta'ala maha kuat. Allah Ta'ala buat apa sahaja di dunia dan di akhirat nanti. Tu. Ini seperti mana Allah berfirman dalam surah Muhammad ayat keempat, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Dzalika walau yasha'u Allahu lan tasara minhum walakin liyabluwa ba'dakum bi ba'd." Ni ayat ni terang. Allah tak perlu pun mujahidin untuk pergi berperang. Allah sebut apa? Demikianlah apabila Allah menghendaki, nescaya Allah akan membinasakan mereka. Kalau Allah nak, Allah boleh binasakan orang kafir. Tetapi Allah nak menguji sebahagian kamu. Masalah nampak tahu. Jadi Allah fardukan apa? Jihad supaya dapat ujian. Nampak? Allah nak apa? Nak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. Sebabnya apa? Sebahagian lain Allah uji kamu, sebahagian lain itu orang kafir. Kamu orang Islam, kamu menentang orang kafir. Nampak? Kalau menang, Allah bagi dia duniawi, dapat ghanimah, harta rampasan. Kalau syahid sekalipun, mereka akan diangkat. Mereka diangkat darjat mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu. Ya. Jadi telah muslimin dan muslimat yang berkati Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat, ya, sebab tu di antara unsur, ya, dia dalam apa Al-Quran ni ada 7 perkara. 7 perkara penting, ya, kata ulama ada 7 perkara penting ahli tafsir yang Allah Taala sampaikan sini, metod dia. Salah satunya adalah jihad. Salah satunya jihad. Sebab itu tengok ayat jihad ni boleh kata setiap juzuk tu adalah. Tu ya. Tapi sebab tu kita pernah juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka kembali di peperangan, mereka telah menang. Kerana soal kita ada lagi tak? Kita masih ada jihad lagi. Kita masih ada jihad lagi. Mereka baru je balik, baru menang. Jadi sahabat pun tanya, jihad apa itu Rasulullah? Jihadun nafs. Tu dah. Jihad nafsu dah. Sebab tu di antaranya, maka Allah kurniakan kepada kita umat Islam 1 bulan. Bulan Ramadan. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala nak menyucikan dosa-dosa kita supaya kita berjihad. Jihad apa? Jihad nafsu.
Cuba kita lihat dah. Bulan lain kita boleh makan bila-bila masa. Bulan Ramadan, ada waktu boleh makan, ada waktu yang tak boleh makan. Tak. Bila dah berbuka, nak kena pergi solat pula. Ini nak patutnya kata dah makan kenyang, patutnya berehat je lah. Patutnya berehat. Tak, Allah kata lawan nafsu. Baik, jadi muslimin dan muslimat yang Allah Ta'ala, kita lihat dalam bulan Ramadan, sebab kita lawan nafsu dah pada siang hari ni, lepas kita makan, buka lah, bila masuk waktu maghrib kita berbuka, dan kemudian boleh datang isyak, boleh datang tarawih lagi. Kenapa hari yang macam sekarang ni kita tak boleh datang? Allahu Akbar. Apa soalan dia? Nampak tak? Itu menunjukkan apa? Bukan tak boleh, tapi nafsu. Nampak tak? Sebab itulah kita lihat hari ni, selain mana waktu subuh tidak seperti mana solat Jumaat, kita tak dapat melawan orang kafir. Tu nampak tak? Tu. Semain subuh kalau tak ramai macam solat Jumaat, tapi dekatkan subuh ya. Dia dekatkan subuh tu sebab subuh ni waktu yang kritikal. Waktu orang suka nak tidur lah, nak ke sana ke sini, ya. Tapi maksudnya kalau ramai begitu boleh mengimarahkan rumah Allah Taala, situlah Allah akan beri kekuatan kepada umat Islam, ya. Sebab itulah zaman Nabi SAW, solat isyak dan subuh. Solat isyak dan subuh amat Rasul tekankan. Yang tak datang, ada Nabi kata, munafik je. Hari ni ramai yang tak datang. Nampak tak? Jadi kita ni kata, munafik. Takut dalam diri kita juga ada takut sifat je. Kadang-kadang bila kita, kenapa tak datang subuh? Allah ngantuk, letih, tertidur. Kita akan bagi alasan macam-macam tak? Sebab itulah muslimin dan muslimat, dunia ni kita boleh beri alasan. Bila dah mati tak ada dah alasan. Allah tak guna dah mulut. Sebab mulut ni banyak apa? Banyak bagi alasan sangat. Alasan tu bukan munasabah. Kita rasa munasabah. Tapi Allah kata apa? Allah Akbar. Dia cuba kita lihat. Dia kata apa? Tak ada masa nak pergi masjid, tak ada masa nak duduk kuliah. Baik. Sebab tu saya tanya balik. Seorang presiden, seorang Perdana Menteri, sibuk tak? Dialah lebih sibuk pada orang lain. Tapi ada masa dia main golf? Ada. Nampak tak? Bila ada tu, tak boleh jawab dah hak lain. Soalan malaikat lain tak boleh jawab. Sebab apa? Kamu boleh main golf? Kamu tak dapat nak bagi masa untuk lain? Allah Akbar. Sebab tu muslimin dan muslimat Allah Taala. Itu yang Allah Ta'ala jadikan jihad ni, di antaranya Allah nak uji. Nak uji keimanan orang Islam. Di manakah Islam mereka itu benar atau tidak, ya? Kalau mereka yang benar berjuang demi Allah SWT dan Rasulnya, maka mereka, ya, diri harta mereka takkan sayang. Mereka sanggup korban untuk agama, ya? Sanggup korban untuk agama sebab apa? Sebab nak dapat keridhaan Allah dan janji-janji Allah Ta'ala untuk akhirat kelak, ya? Jadi insyaAllah kita sekadar itu dahulu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri taufik pencerahan kepada kita, kekuatan, ya. Muslimin dan muslimat Allah Ta'ala. Zaman kita ni tak ada perang dengan senjata dah, tapi kita nak perang nafsu tu benda hak besar. Ya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkaitan kita, dan apatah lagi kita hampir pada Ramadan ini, kita dapat laksanakan perintah Allah Ta'ala dengan bukan ala kadar orang panggil, ya. Bukan ala kadar, tapi dengan apa? Dengan semampu-mampu kita, insya-Allah, ya. Mudah-mudahan jadi pencerahan kepada kita, dapat jadikan panduan untuk kita amalkan dan kita wariskan kepada yang atas ini. Walahuna aqulu qali hadza astaghfirullah lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya arhamar sakin. Allahumma la yaskal khairan ma yasalka ibadaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma yasta'al Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'al Qur'ana syafi'an lana fid dunya wal akhirah waj'al lana syafi'an fil qabri wa fil mahsyar wa fil mizan fi sirat wa adkhilna al jannata kal fasih bi rahmatir Allahumma fil imamati mutadda Allahumma zidna ilman nafi'an wa zidna yaqinan sadiqan wa zidna amalan mutaqabbalan 'indaka ya arhamar rahimin. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi alamin.
Subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wallahu